Selamat pagi dan salam sejahtera kepada pensyarah penilai, Dr. Rosalie dan Cikgu Farida. Hari ini, saya Tiong Yong Xiao dari PSMP Bahasa Melayu STKC 2 ingin membentangkan tajuk kajian saya yang bertajuk Meningkatkan kemahiran membina ayat gramatis dengan menggunakan teknik SPK dalam kalangan murid tahun 4. Pengenalan kajian saya adalah, menurut Suherman 2011, bahasa adalah sistem yang teratur berubah lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan fikiran. Setiap bahasa memiliki makna untuk menyampaikan idea, pemikiran dan mesej. Oleh itu, bahasa adalah sesuatu yang unik. Contohnya dalam bahasa Melayu, perkataan bahasa Melayu boleh menerima imbuhan dan tidak perlu menerima imbuhan. Dalam Adab Pendidikan 1961, mengatakan bahawa bahasa Melayu digunakan di semua sekolah sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan. Bahasa Melayu digunakan untuk menyampaikan ilmu dan memudahkan difahami oleh semua kaum untuk mencapai objektif pengajaran dengan berkesan. Dalam sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah, memberi tumpuan kepada kemahiran bahasa, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. Manakala pengkaji berfokus kepada kemahiran menulis. Pengubahan dokumen standar kurikulum dan pentafsiran menyatakan bahawa kemahiran menulis merujuk keupayaan menulis perkataan dan idea serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan. Kemahiran menulis menekankan kepada penggunaan ayat yang gramatis, tanda baca, dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Menurut Nik Safia Kari 2014, ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tanda bahasa dan mengandungi makna yang lengkap, yang pengucapannya dimulai dan diakhiri dengan kesayapan, serta mengandungi intonasi yang sempurna. Dengan ini, kemahiran membina ayat secara gramatis ini dapat dilantik kepada murid dengan menggunakan teknik pengajaran yang betul dan sesuai. Fokus kajian, pengkaji berfokus kepada masalah kemahiran membina ayat gramatis dalam kalangan murid tahun 4. Hal ini kerana murid tahun 4 telah melakukan kesalahan membina ayat seperti tidak mengikut struktur binaan ayat yang betul, contohnya kata kerja diletakkan di belakang unsur keterangan, ayat yang dibina pendek dan mudah, serta kekurangan unsur keterangan pada sesuatu ayat yang dibina. Ini merupakan contoh lembaran kerja yang telah dibuat oleh peserta kajian. Peserta kajian telah melakukan kesalahan seperti susunan struktur bina ayat yang tidak tepat dan kekurangan unsur keterangan pada sesuatu ayat yang dibina. Dalam kajian ini, terdapat dua objektif kajian. Yang pertama, meningkatkan penguasaan kemahiran membina ayat gramatis dengan menggunakan teknik SPK dalam kalangan murid tahun 4. Objektif kajian kedua, mengaplikasikan teknik SPK dalam kalangan murid tahun 4 untuk membina ayat gramatis. Soalan kajian pertama, adakah teknik SPK dapat meningkatkan kemahiran membina ayat gramatis dalam kalangan murid tahun 4? Soalan kajian kedua, adakah murid tahun 4 dapat mengaplikasikan teknik SPK untuk membina ayat gramatis? Objektif kajian pertama untuk menjawab soalan kajian pertama, objektif kajian kedua untuk menjawab soalan kajian kedua. Dalam kajian ini, terdapat 5 orang murid yang terdiri daripada 2 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan telah dijadikan sebagai peserta kajian. Bangsanya terdiri daripada bangsa Iban dan bangsa Dusun. Reka bentuk yang telah digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini adalah model penyelidikan tindakan Kelui 1948 yang bermula daripada perancangan, selepas itu tindakan, seterusnya pemerhatian dan akhir sekali refleksi. Sumbernya didapat daripada Rosina Intini 2015. Pengkaji telah melaksanakan prosedur perasaan tindakan berdasarkan model Kelui 1948 yang telah bermula daripada perancangan, seterusnya tindakan, seterusnya pemerhatian dan akhir sekali refleksi. Pengkaji telah membuat perancangan dengan membuat tinjauan awal berkaitan dengan masalah yang telah dikenal pasti melalui pemerhatian, ujian pra dan analisis dokumen iaitu lembaran kerja murid. Dan pengkaji mendapati bahawa peserta kajian kurang mahir dalam membina ayat gramatis berdasarkan gambar yang diberikan. Oleh itu, pengkaji merancang kajian dengan menggunakan teknik SPK untuk membantu meningkatkan kemahiran membina ayat gramatis dalam kalangan peserta kajian.
Selepas itu, pengkaji melaksanakan tindakan, yaitu pengkaji memperkenalkan dan melaksanakan teknik SPK dengan dibantu oleh bahan bantu mengajar yang dihasilkan dalam bentuk MES untuk membantu menerangkan dan menggalakkan peserta kajian lebih memahami konsep SPK yang diperkenalkan oleh pengkaji. Dan seterusnya, pengkaji akan melaksanakan latihan-latihan intervensi untuk membantu peserta kajian menangani masalah kemahiran membina ayat gramatis. Latihan intervensi ini terdiri daripada 4 intervensi. Intervensi yang pertama adalah peserta kajian diminta mengenal pasti subjek, pembuatan dan keterangan dalam ayat yang diberikan dan menulis ayat tersebut dalam jadual teknik SPK yang diberikan. Intervensi yang kedua, peserta kajian diminta membina ayat berdasarkan setiap gambar yang diberikan dan bina ayat tersebut dalam jadual teknik SPK yang diberikan. Intervensi yang ketiga, peserta kajian diminta membina ayat berdasarkan urutan nombor dan pembuatan yang telah diberikan oleh pengkaji dan tulis ayat tersebut dalam jadual teknik SPK yang telah diberikan. Intervensi yang keempat, iaitu intervensi yang terakhir, peserta kajian diminta membina ayat berdasarkan gambar tambah jadual teknik SPK yang telah diberikan. Hal ini adalah untuk menilai keberkesanaan teknik SPK dilaksanakan dalam kalangan peserta kajian. Latihan intervensi ini daripada mudah kepada yang lebih suka. Seterusnya, pengkaji akan membuat pemerhatian melalui mengumpul data dan menganalisis data untuk melihat keberkesanaan teknik SPK dilaksanakan dalam kalangan peserta kajian. Akhir sekali, pengkaji akan membuat refleksi selepas intervensi dilaksanakan terhadap peserta kajian untuk melihat ada peningkatan atau tidak serta keberkesanaan teknik SPK dilaksanakan dalam kalangan peserta kajian. Dan pengkaji akan membuat penambahbaikan yang sesuai untuk teknik SPK pada masa akan datang. Yang seterusnya ialah teknik SPK. Teknik SPK merupakan teknik yang telah digunakan oleh pengkaji untuk membantu peserta kajian dalam meningkatkan kemahiran membina ayat gramatis. Teknik SPK ini merupakan gabungan singkatan daripada S, subjek, P, pembuatan, K, keterangan. Dan pengkaji telah menggunakan bahan bantu mengajar yang dihasilkan dalam bentuk MES untuk membantu menerangkan teknik SPK supaya peserta kajian lebih memahami dan mengingat konsep teknik SPK yang telah diperkenalkan oleh pengkaji. Dan mereka akan berasa lebih seronok dan bersemangat untuk belajar teknik SPK ini. Pada permulaan, pengkaji akan menggunakan ayat dalam MES ini untuk membantu menerangkan teknik SPK, iaitu Ali pergi ke sekolah dengan menaiki bas sekolah. Pada permulaan, pengkaji akan meminta seorang murid tampil ke hadapan untuk menolong Ali pergi ke sekolah dengan menaiki bas mencari jalan perjalanan. Ini sebagai satu set induksi sebelum memulakan memperkenalkan teknik SPK ini. Selepas murid itu berjaya menolong Ali pergi ke sekolah dengan menaiki bas, pengkaji akan bertanya beberapa soalan kepada peserta kajian. Contohnya adalah, pengkaji akan mencabut perkataan Ali dan bertanya kepada peserta kajian jika ayat ini berbunyi, pergi ke sekolah dengan menaiki bas sekolah. Adakah ayat ini gramatis? Adakah ayat ini lengkap? Peserta kajian jawab tidak. Hal ini kerana kekurangan unsur subjek dalam ayat ini. Seterusnya, pengkaji akan mentambah semula perkataan Ali ini dan cabut frasa ini pergi ke sekolah dan bertanya kepada peserta kajian, ayat ini betulkah jika dia berbunyi Ali dengan menaiki bas sekolah? Peserta kajian jawab tidak. Hal ini kerana kekurangan unsur pembuatan dalam ayat ini. Oleh itu, dalam sesebuah ayat yang lengkap dan gramatis mesti terdiri daripada S, subjek yang merupakan kepada yang boleh merujuk kepada nama orang atau kata nama. Yang seterusnya pembuatan, yaitu boleh merujuk kepada apa yang Anda sedang laksanakan, lakukan yang apa Anda sedang buat. Dan seterusnya mesti mempunyai keterangan. Keterangan ini boleh merujuk kepada di mana,
mengapa, yaitu bermula daripada kerana, dan bagaimana, yaitu bermula daripada dengan, untuk memberi satu konsep kepada murid untuk memahami teknik SPK ini. Seterusnya, pengaji akan mentambahkan papan ini pada papan putih dan meminta beberapa orang murid tampil ke hadapan untuk membina ayat berdasarkan jadual teknik SPK yang telah diperkenalkan oleh pengaji. Hal ini adalah untuk menguji kefahaman murid tentang teknik SPK ini. Kaedah pengumpulan data yang telah digunakan oleh pengaji adalah pemerhatian, seterusnya ujian pra dan pos, dan akhir sekali analisis dokumen. Dapatan kajian yang telah dianalisis dan dilaksanakan oleh pengaji dapat menjawab soalan kajian yang pertama dan soalan kajian yang kedua. Soalan kajian pertama, adakah teknik SPK dapat meningkatkan kemahiran membina ayat gramatis dalam kalangan murid tahun 4? Soalan kajian ini dapat dijawab dalam dapatan kajian ujian pra dan ujian pos. Berdasarkan jadual, maka ujian pro peserta kajian dapat ditunjukkan bahawa kelima-lima peserta kajian telah mendapat markah antara 1 hingga 5 markah sahaja yang berada pada tahap penguasaan memuaskan dan pencapaian tahap minimum. Kriteria ini didapat daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia 2016, iaitu 1 hingga 3 berada pada tahap pencapaian tahap minimum, dan akhir sekali ialah 4 hingga 6 pada tahap penguasaan yang memuaskan. Dan kelima-lima peserta kajian sebelum intervensi dijalankan berada pada tahap penguasaan memuaskan dan tahap pencapaian yang minimum. Graf perantusan markah ujian pra peserta kajian. Selepas intervensi dijalankan, iaitu pada ujian pos, kelima-lima peserta kajian telah mendapat markah 10 markah daripada 10 markah penuh, iaitu mendapat 100% markah pada tahap penguasaan yang cemerlang, dan pada kriteria pemarkahan, dia juga merujuk kepada 9 hingga 10 berada pada tahap penguasaan yang cemerlang. Hal ini bermakna peserta kajian telah mempunyai peningkatan dalam kemahiran membina ayat gramatis dengan menggunakan teknik SPK selepas intervensi dijalankan, yang boleh ditunjukkan daripada graf perantusan markah ujian pos peserta kajian semua mendapat markah yang penuh, iaitu 100% markah. Seterusnya, perbandingan skor markah ujian pra dan ujian pos, dan graf perbandingan skor markah peserta kajian telah menunjukkan peningkatan daripada sebelum intervensi kepada selepas intervensi. Ini merupakan contoh analisis hasil ujian pra dan ujian pos yang telah dilaksanakan oleh setiap peserta kajian. Contoh hasil peserta kajian pertama, peserta kajian kedua ujian pra ujian pos, peserta kajian ketiga, peserta kajian keempat, peserta kajian kelima. Soalan kajian kedua, adakah murid tahun 4 dapat mengaplikasikan teknik SPK untuk membina ayat gramatis? Soalan kajian kedua ini dapat dijawab dalam dapatan kajian analisis dokumen dan kaedah pemerhatian. Berdasarkan jadual perbandingan skor markah intervensi-intervensi, dapat ditunjukkan bahawa, jelaskan bahawa semua peserta kajian dapat mendapat markah yang baik dalam setiap langkah intervensi pertama, intervensi kedua, intervensi ketiga, dan intervensi yang keempat. Mereka mendapat markah yang antara 9 hingga 10 markah, iaitu pada tahap penguasaan yang cemerlang. Graf perbandingan skor markah setiap intervensi, peserta kajian 1, peserta kajian ketiga, peserta kajian kelima mendapat 9 markah pada intervensi yang kedua. Pada intervensi yang lain, semua peserta kajian mendapat 10 markah yang penuh. Ini merupakan contoh hasil intervensi-intervensi yang telah dijalankan oleh setiap peserta kajian. Hasil intervensi peserta kajian pertama, peserta kajian kedua,
peserta kajian ketiga, hasil peserta kajian keempat, hasil peserta kajian kelima. Hal ini dapat dibuktikan bahawa semua peserta kajian dapat mengaplikasikan teknik SPK dalam intervensi-intervensi yang dijalankan. Seterusnya ialah pemerhatian. Terdapat 6 item-item dalam borang senarai semak pemerhatian yang boleh dirujuk kepada graf pencapaian pemerhatian sebelum intervensi. 40% peserta kajian memberi fokus semasa membuat latihan bina ayat dan 60% tidak memberi fokus. 100% peserta kajian membina ayat mengikut struktur bina yang betul dan 100% tidak menyiapkan latihan membina ayat dalam tempoh masa yang ditetapkan, dan 100% tidak membina ayat mengikut struktur bina yang betul, dan 100% mengeluh apabila diberi tugasan membina ayat, dan 100% bergantung kepada guru. 60% peserta kajian berbincang dengan rakan, dan 40% tidak berbincang dengan rakan. Tapi selepas intervensi dijalankan, 100% semua peserta kajian dapat memberi fokus semasa membuat latihan membina ayat, dapat membina ayat mengikut struktur bina yang betul, dan dapat menyiapkan latihan membina ayat dalam tempoh masa yang ditetapkan, dan 100% peserta kajian tidak mengeluh apabila diberi tugasan membina ayat, dan 100% peserta kajian tidak bergantung kepada guru, dan 100% peserta kajian tidak berbincang dengan rakan semasa membuat latihan membina ayat. Mereka membuat pembinaan ayat secara berdikari dan tanpa bergantung kepada guru dan rakan semasa membina ayat. Graf pencapaian pemerhatian selepas intervensi dijalankan. Seterusnya adalah graf perbandingan pemerhatian mendapat ya sebelum dan selepas intervensi. Seterusnya adalah graf perbandingan pemerhatian mendapat tidak sebelum dan selepas intervensi. Hal ini dapat dijelaskan bahawa peserta kajian telah mengaplikasikan teknik SPK dalam kemahiran membina ayat gramatis. Hal ini kerana mereka telah memberi fokus dan membina ayat mengikut struktur bina yang betul dan telah menyiapkan latihan membina ayat dalam tempoh masa yang ditetapkan selepas intervensi dijalankan. Berdasarkan hasil dapatan ujian pra dan ujian pos, analisis dokumen dan kaedah pemerhatian, dapat dijelaskan bahawa peserta kajian telah mengaplikasikan teknik SPK dalam kemahiran membina ayat gramatis dan peserta kajian telah meningkatkan kemahiran membina ayat gramatis dengan menggunakan teknik SPK. Kesimpulan, daripada hasil dapatan kajian yang dijalankan, pengkaji dapat merumuskan bahawa penguasaan kelima-lima peserta kajian dalam kemahiran membina ayat gramatis telah menunjukkan peningkatan yang ketara. Hal ini dapat dibuktikan daripada perbandingan pencapaian peserta kajian sebelum dan selepas teknik SPK diperkenalkan. Bukti telah disokong oleh dapatan data seperti ujian pra dan ujian pos, analisis dokumen dan pemerhatian yang dijalankan terhadap peserta kajian. Kesimpulannya, peserta kajian telah meningkatkan kemahiran membina ayat gramatis berdasarkan melalui intervensi yang dijalankan dalam teknik SPK, dan pengkaji telah berjaya memperkenalkan teknik SPK ini dalam kalangan peserta kajian. Cadangan di belakang susulan, pengkaji mencadangkan teknik SPK ini meneruskan lagi kajian pada pembinaan ayat pasif. Contoh ini kerana ayat pasif juga memerlukan subjek keterangan dan pembuatan. Cuma ayat pasif ini didahului oleh keterangan pembuatan dan subjek. Dan pengkaji berharap dapat ubah suai ayat teknik SPK ini pada penggunaannya pada pembinaan ayat pasif. Dan seterusnya, pengkaji mencadangkan teknik SPK ini dijalankan kepada peserta kajian berlainan umur, contohnya tahun 3. Hal ini kerana asas penguasaan membina ayat perlu dikuasai dengan baik sebelum mereka meneruskan pelajaran ke tahun 4. Seterusnya adalah tempoh pelaksanaan kajian boleh dipanjangkan bagi memberi masa yang secukupnya kepada peserta kajian membiasakan mereka menggunakan teknik SPK. Seterusnya ialah rujukan.
Ini merupakan contoh rujukan yang telah dirujuk oleh pengkaji sepanjang masa melaksanakan kajian ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.